Didik TV KPM. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah harap murid-murid di rumah pasti bersedia. Ya? Baiklah, sama-sama kita pelajari syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan akikah. Macam mana murid-murid di studio? Dah bersedia semuanya? Tunjuk tangan dua-dua kalau dah bersedia. Okey. Okey, good. Okey, Alhamdulillah. Mari kita lihat syarat sah akikah. Apakah yang dimaksudkan syarat sah? Syarat sah maksudnya sesuatu ibadat itu mesti ada syarat-syaratnya. Kalau tak ada syarat ni, maka tidak sahlah. Ya, tak sahlah ibadat tersebut. Kita lihat syarat sah akikah ini ada 3 perkara. Ya. Yang pertama ialah individu yang nak menunaikan akikah. Yang kedua ialah binatang, haiwan ataupun haiwan ternakan. Dan yang ketiga ialah masa pelaksanaan. Cuba kita perhatikan satu persatu individu yang menunaikan akikah. Murid-murid boleh nampak tak slide yang dipaparkan ini? Cuba lihat, apakah syarat sah akikah bagi individu yang menunaikan akikah? Yang Ustazah tanda right ni. Siapa nampak di situ? Siapa nampak? Boleh baca tak? Siapa nampak? Okey, murid di studio boleh baca tak? Apakah syarat sah bagi individu yang nak menunaikan akikah? Okey, cuba lihat. Okey, murid-murid. Okey, siapa yang nak bantu membaca? Silakan. Saya, Ustazah. Ya, Ardini silakan. Berniat, nombor 1, berniat akikah. Ya. Berniat akikah binatang disembelih. Ya, maksudnya untuk orang yang berakikah, syarat sah akikahnya ialah dia mestilah berniat akikah. Ya. Tak boleh berniat korban, tak boleh juga berniat nak makan saja-saja, nak buat kenduri saja-saja, mesti diniatkan akikah. Ya, mungkin contohnya sahaja aku ya menunaikan akikah, mungkin begitulah ya. Niatnya mesti difokuskan untuk akikah, bukan untuk korban dan juga bukan untuk kenduri-kenduri biasa. Okey, seterusnya kita lihat pula haiwan. Haiwan, apakah syarat untuk haiwan? Cuba bacakan yang ketiga dan yang keempat ini. Okey, cuba perhatikan siapa yang nak bantu membaca. Okey, silakan. Siapa boleh? Okey, murid di studio, siapa yang nak bantu kita untuk membaca? Silakan. Boleh. Iqbal ke Zakwan? Siapa? Ya, Zakwan tu nak baca. Zakwan. Okey, boleh. Okey, Zakwan bantu. Silakan. Okey. Okey, yang keempat sifat al-am. Sifat dia. Yang ketiga? Cukup? Yang cukup umur. Cukup umur. Okey, cuba kita perhati satu-satu dulu. Cukup umur. Al-an'am tadi ataupun haiwan ternakan tadi mestilah cukup umur. Cuba murid-murid perhatikan slide ini betul-betul. Unta 5 tahun ke atas, lembu atau kerbau 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur dengan berumur 6 bulan. Ini ialah usia cukup umur bagi haiwan ternakan yang kita nak akikahkan. Jadi maksudnya tidak sah mengakikahkan anak lembu, tidak sah mengakikahkan dengan menyembelih haiwan ternakan yang belum cukup umur. Yang belum cukup umur. Yang belum cukup umur. Seterusnya kita lihat pula syarat sah yang seterusnya iaitu sifat haiwan ternakan ataupun sifat al-an'am. Ya, sifat al-an'am. Cuba kita perhatikan. Bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya, cacat yang teruk pada satu mata. Berpenyakit yang termasuk yang teruk, ya, berpenyakit yang teruk. Tempang atau kurus yang melampau. Maksudnya apa? Binatang yang kita nak jadikan akikah itu mesti sihat, tidak cacat. Ya. Betul. Barulah. Kena sihat lah, Ya, kena kan? sihat. Jangan pilih yang kurus, jangan pilih yang dah mungkin harganya murah, kan? Kita nak bagi ke Allah, maksudnya akikah, Ya, kan? kita nak rasa bersyukur, Ya, rasa terima betul. kasih kita, ya. Dan seterusnya kita lihat pula syarat sah dari segi masa pelaksanaan. Cuba perhatikan setelah bayi dilahirkan, ya. Tak sah kalau bayi masih dalam kandungan. Yalah. Walaupun ibu bapa sangat teruja, sangat gembira
segera nak dapat anak, tetapi tidak sah jika bayi masih lagi dalam kandungan. Baiklah murid-murid, cuba kita perhatikan syarat sah akikah. Yang pertama, berniat akikah. Okey. Yang kedua, masa pelaksanaannya mestilah bayi telah dilahirkan. Yang ketiga, haiwan ternakan mestilah cukup umur. Yang keempat, haiwan ternakan mestilah sihat dan tidak cacat. Ya, betul. Okey, buat catatan ya. Seterusnya, ingat lagi tak? Usia cukup umur bagi haiwan ternakan ini. Cuba kita teka sama-sama. Unta, berapa umur unta? Berapa umur unta? Buat isyarat. Oh, buat isyarat. Okey, 5. Okey, berapa umur lembu? Umur lembu. Okey, peas. Okey. 2 tahun. Berapa umur kambing yang cukup umur? 2 tahun juga. Okey. Dan berapa pula umur biri-biri? Biri-biri. 1 Okey, tahun. 1. Okey, Terbaiklah Ustazah, tahniah. orang Terbaik, ingat. Okey. Dan ada tadi apa ni, salin gigi. Gigi. Gigi Dia dia. tumbuh Ustazah, kan? Itu mungkin dari segi fizikalnya Yalah lah kan, dari segi ilmu kedoktorannya lah pula ya. Okey. Seterusnya, kita lihat pula perkara-perkara sunat dalam akikah. Okey, Ustazah harap murid-murid dapat merujuk buku teks masing-masing. Jika murid-murid tak dapat melihat slide ini dengan baik, ya, mungkin ada yang menggunakan apa-apa gadget yang anda gunakan, pastikan anda boleh rujuk buku teks, ya. Okay, cuba kita perhatikan yang pertama, berdoa. Okey, apa doanya? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah. Sebut nama anak. Ya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah. Apa maksudnya? Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini dariku. Wa ilaika, dan kepadamu, ya Allah. Aqiqah, ini adalah untuk akikah, sebut nama anak kita, ya. Itu perkara sunat yang pertama. Apa dia? Berdoa. Okey, cuba kita lihat yang kedua. Okey, murid-murid tu nampaknya sibuk membuat catatan, ya. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Apa maksud matahari sedang naik? Adakah itu waktu malam ke waktu siang? Waktu siang Ustazah. Kan, waktu siang. Kan? Waktu malam bahaya. Jangan buat waktu malam, nanti tak nampak pula kan. Okey, makruh ya hukumnya bila dilakukan pada waktu malam. Okey, mesti pada waktu siang hari, iaitu matahari sedang naik. Matahari sedang naik pagi. Tapi seharian boleh juga kan Ustazah? Ya, seharian pun boleh. Maknanya matahari sedang naik waktu pagi. Itulah yang lebih baik. Lebih sunat-sunat lah. Ya. Yang ketiga dilakukan pada hari ke-7. Kata kuncinya ialah hari ke-7 selepas kelahiran. Kalau anak lahir pada hari Isnin, kita kira Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Bagus sangatlah tu ya, kenduri pada hari Ahad. Bersiti waktu tu kan. Maknanya hari ke-7. Itulah perkara sunat. Kalau tak berkemampuan nak buat hari ke-14 atau hari ke-21, boleh juga. Ya. Dan seterusnya, okey, ada 6 semuanya perkara sunat ya murid-murid. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan tulang binatang. Contohnya, kita dah sembelih kambing, kemudian kita nak bersihkan kambing, jangan dipatah-patahkan kecil-kecil. Ya. Jangan dicincang-cincangkan. Ya. Jadi potong ikut sendi dia. Sendi kaki, sendi peha, ikut sendi-sendinya. Pasti ada hikmah di sebalik apa saja yang disyariatkan. Ya. Pasti ada hikmahnya. Okey, yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan. Ini semua berlaku pada hari ke-7. Dan memberikan nama yang baik. Ya? Berikan nama yang baik. Nama yang baik seperti nama-nama Allah, tetapi mesti dimulakan dengan Abdullah, Abdur Rahman. Ya? Nama-nama yang indah-indah maksudnya. Ya? Mencukur rambut bayi mesti cukur keseluruhan. Jangan ditinggalkan sikit-sikit. Tinggal ada setengah budaya ditinggalkan di bahagian ubun-ubun sebab ubun-ubun ni masih lembut. Jadi mereka tinggalkan ya. Mengikut sunnahnya istilahnya botak
Cukur semua. Jangan tinggalkan di mana-mana bahagian kepala bayi. Dan yang keenam ialah bersedekah dengan emas atau perak. Okey, kalau murid-murid lihat di sini, kita ada contoh. Ini contoh rambut bayi. Kemudian kita timbang beratnya berapa gram, maka kita nilaikan dengan harga emas semasa. Kalau emas semasa 1 gram atau 1 gram RM100, maksudnya RM100 itu kita sedekahkan. Ya? Kita sedekahkan, kita berikan kepada fakir miskin. Okey, murid-murid ingat lagi tak? Apakah dia perkara sunat? Sebab nanti kita akan tanya. Uji minda murid-murid nanti. Okey, seterusnya tempoh pelaksanaan akikah. Ya. Tempoh pelaksanaan akikah, kita lihat di sini ada 2. Sunat dan juga sunat muakkad. Okey. Sunat ialah setelah sempurna kelahiran sehingga bayi baligh. Bilakah usia bayi baligh? Balik pada usia bila dia haid bagi wanita dan lelaki mungkin dia ada mimpi basah. Ya? Dan sunat muakkad ialah pada hari ke-7. Okey, cuba kita lihat. Okey, ini dia contoh infografiknya. Murid-murid boleh perhatikan. Sunat muakkad dan juga sunat. Baiklah, apa kata kita minta murid-murid cuba jawab soalan ini. Okey, boleh tak? Murid-murid cuba jawab dengan cepat. Kita minta murid tulis. Nak tulis. Murid tulis dengan segera dan kemudian dia tayangkan. Okey, kita bacakan. Dekat seluruh Malaysia pun sama. Ya, betul. Seluruh Malaysia pun sama. Tulis. Okey. Okey, syarat sah akikah. Syarat sah akikah. 1, berniat ketika menyembelih binatang. 2, dilakukan bayi dilahirkan. 3, binatang ternakan cukup apa? Okey, yang keempat, binatang ternakan bebas daripada apa dan penyakit. Okey, cuba kita tengok. Wah, nampaknya tekun murid-murid. Okey, dengan pantas. Soalan 1, 2, 3, 4 dah siap, cuba angkat untuk tunjukkan kepada rakan-rakan anda yang lain. Wah, Zakwan besar tulisan dia. Cuba kita baca. Berniat akikah selepas umur kecacatan. Cantik tulisan Iqbal. Besar tulisan hari ini. Tahniah. Ya, Alhamdulillah. Dan ini jawapan-jawapannya. Nampaknya mereka semua dapat markah penuh lah. Terima kasih. Okey, ya. Seterusnya. Nak bagi markah ke Ustazah? Ya, boleh bagi markah? Ya, bagi markah Saya nak bagi semuanya. markah 2 ke 3 ke? Markah penuh kita bagi 1 semuanya. 1 semua. Okey, baik. Seterusnya, perhatikan pula perkara sementara Kak Syafiqah berikan markah kepada kawan-kawan kita di studio, murid-murid kita fokus kepada latihan yang seterusnya. Ya. Perkara sunat akikah. Jom kita jawab sama-sama. Nombor 1, semasa hendak menyembelih. Apa tu? Kita guna lisan. Okey. Murid-murid boleh jawab. Okey. Yang pertama apa dia? Apakah perkara sunat semasa hendak menyembelih? Ya, sama-sama kita jawab apa dia? Berdoa. Okey, bagus. Nombor 2, menyembelih ketika sedang naik matahari. Yang ketiga, dilakukan selepas hari ke-7. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan. Apa tu yang dipatahkan? Tulang binatang. Yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan dan memberikan apa yang baik? Nama yang baik. Dan yang keenam, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang dicukurkan. Rasanya ini soalan terakhir ya. Cuba perhatikan. Hukum akikah ialah sunat muakkad, tetapi terdapat ibu bapa yang tidak mampu melaksanakannya sehingga anak telah mencapai usia baligh. Berikan pandangan anda berkaitan situasi di atas. Kita minta murid siapa yang nak berikan pandangan. Sila angkat tangan murid dalam studio. Boleh? Mak ayah kita tak mampu. Ya, okey, Zakwan nak bagi pandangan. Silakan Zakwan. Okey, pada pandangan saya berkaitan situasi ini, akidah adalah sunat Akikah dan kot, tidak ya? wajib. Akikah. Akikah apa tadi? Akikah ialah sunat. Okey. Akikah adalah sunat dan tidak wajib jika tidak mampu. Tak wajib jika tak mampu. Jadi maksudnya walaupun anak telah mencapai usia baligh,
tak wajib jika tak mampu. Okey, jadi kita lihat pendapat pandangan mufti ya berhubung dengan perkara ini. Cuba murid-murid perhatikan dalam slide kita. Sunat hukumnya untuk seseorang yang dewasa yang belum diakikahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikannya. Jika tidak mampu, maka tiada masalah dan tiada kehinaan pun terhadap perkara itu kerana syariat tidak memberatkan seseorang atas sesuatu yang dia tidak mampu, ya. Didik TV KPM